Kopi Wasian, Izo Rita Shajonis Mijol, Mempai Dia Sudoi PTTV, Sarap Diti. Isu IMM 13 Kerajaan Persekutuan perlu berbincang dengan Kerajaan Filipina terlebih dahulu. Kerajaan Persekutuan seharusnya berbincang dengan Kerajaan Filipina terlebih dahulu berhubung cadangan menyeragamkan pelbagai dokumen rakyat asing di Sabah kepada hanya satu dokumen tunggal iaitu IMM 13. Ketua Wira Parti Warisan Sabah Datuk Muhammad Aziz Jaman berkata, sekiranya kerajaan Filipina mengiktiraf pemegang IMM 13 dengan mengeluarkan pasport, sudah pasti golongan itu telah dihantar pulang ke negara asal mereka sejak dahulu lagi. Muhammad Aziz yang juga bekas Timbalan Menteri Dalam Negeri berkata, dokumen IMM 13 tidak mempunyai ciri keselamatan dan mudah dipalsukan. Ketika ini terdapat kira-kira 136,000 rakyat asing di Sabah yang memegang dokumen IMM 13, sijil banci dan kad burung-burung. Masalah timbul apabila pemegang dokumen berkenaan tidak mengiktiraf diri mereka sebagai rakyat Filipina kerana lahir di Sabah selain tidak mempunyai keluarga atau saudara mara di Filipina. Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kosta, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan kini menunjukkan wajah sebenar beliau yang tiada pendirian serius dalam perjuangan menghantar pulang warga asing dari Sabah. Timbalan Ketua Wira Parti Warisan Sabah, Muhammad Ismail Ayub berkata, tidak hairanlah apabila ahli Parlimen Keningau itu tiba-tiba sahaja menyokong agar dokumen IMM 13 diberikan kepada pemegang kad burung-burung dan sijil banci. Sedangkan dahulu Jeffrey begitu lantang membawa isu pendatang asing tanpa izin parti. Namun hari ini beliau gembira serta berterima kasih kepada Kerajaan Perikatan Nasional PN dan ini menampakkan dirinya yang sebenar yang tidak mempunyai pendirian serius dalam menangani parti. Baru-baru ini Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Hamzah Zainuddin berkata kad burung-burung dan sijil banci akan dimansuhkan dan semua pemegangnya diberikan dokumen IMM 13 sahaja. Sementara itu, Muhammad Ismail berkata IMM 13 sebenarnya telah membawa masalah selama ini kerana terlalu banyak pemalsuan dokumen itu yang hanya merupakan sekeping kertas. Katanya berbanding IMM 13, PAS Sementara Sabah PSS yang tidak jadi dilaksanakan mempunyai ciri keselamatan lebih baik termasuk maklumat biometrik pemegangnya. Sehubungan itu, beliau mempersoalkan kerana kerajaan PN selama ini menuduh warisan mesra parti tetapi kali ini PN pula yang seolah-olah memberikan kasih sayang kepada golongan itu. Keputusan PN memberikan IMM 13 kepada golongan itu boleh dicurigai kerana dengan keputusan itu bermakna Kerajaan Persekutuan boleh sesuka hati memberikan IMM 13 kepada sesiapa sahaja. Ahli Dewan Undangan Negeri Sugut Datu James Ratib sebenarnya mengintai peluang projek yang lebih besar bernilai ratusan juta ringgit daripada Kerajaan Persekutuan. Ini menyebabkan beliau sanggup mengkhianati mandat rakyat dengan keluar parti APCO Isnin lalu. Ketua Wira Parti Warisan Sabah Beluran Aslan Awang Damit berkata, selama 2 tahun James bersama APCO dan penyokong warisan, kerajaan negeri tidak pernah berhenti menyalurkan pelbagai bantuan kepada Dun Sugut. Bagaimanapun, katanya jumlah peruntukan itu tidak pernah cukup untuk James kerana beliau pernah menikmati peruntukan yang lebih tinggi sewaktu bersama UMNO. Ini menyebabkan maruahnya mudah dibeli dengan tawaran lumayan daripada Perikatan Nasional PN. Aslan berkata jika James seorang pemimpin yang berpendirian dengan berintegriti, beliau tidak akan meninggalkan parti yang telah membantunya selama 2 tahun ini. Namun terbukti beliau sama sahaja dengan pemimpin lain yang tiada perjuangan. Katanya alasan James kononnya warisan gagal membawa perubahan di Sugut adalah dongeng semata-mata. Ini kerana sejak James menjadi wakil rakyat Sugut pada 2013, tiada pembangunan sebenar dibawa olehnya yang mampu meningkatkan kebajikan rakyat kawasannya. Tambah Aslan, rakyat Sugut terutama golongan muda semakin hilang kepercayaan terhadap James walaupun 2 tahun lalu mereka menyokong sepenuhnya langkah beliau menyertai APCO untuk bersama kerajaan negeri. Tegasnya pemimpin seperti ini tidak layak memimpin kerana hanya mengejar kekayaan sendiri sedangkan rakyat yang selama ini berjuang tidak langsung dipedulikan.
Sebagai Ketua Wirawarisan Beluran, Aslan akan membawa seluruh suara anak muda untuk bangkit menentang mana-mana pemimpin di Sabah yang tidak mempunyai pendirian dan ketugan berpolitik. Kerajaan Sabah hari ini membenarkan panggung wayang serta perkhidmatan kecantikan dan kesihatan termasuk pusat refleksologi beroperasi semula selaras dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan secara berperingkat. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal berkata, waktu operasi perniagaan hendaklah dijalankan seperti biasa, tertakluk kepada prosedur operasi standard SOP ditetapkan Kementerian Kesihatan, pihak berkuasa tempatan dan pihak yang berwajib. Ketua Menteri mengingatkan rakyat di negeri ini untuk terus mengamalkan penjarakan sosial, memakai pelitup muka dan menggunakan cecair pembasmi kuman dalam semua urusan dan aktiviti yang dibenarkan. Ini adalah untuk memastikan keselamatan diri, keluarga dan komuniti bagi membendung penularan COVID-19. Dianggarkan lebih 20 rumah musnah dalam kebakaran di Jalan Haji Sundu Batu 2, Jalan Apas, Tawau, 12.15 tengah hari tadi. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Tawau, Pegawai Kanan Bomba 2, Sukur Hatta berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan berhubung kejadian itu pada jam 12.28 tengah hari tadi. 40 anggota bomba dengan 3 jentera dikejarkan ke lokasi kejadian. Bagaimanapun, keadaan cuaca yang panas dan berangin menyebabkan api cepat merebak sehingga memusnahkan lebih banyak kediaman yang diperbuat daripada struktur separa kekal. Bomba turut berdepan masalah tekanan air rendah selain sumber air yang jauh dari lokasi kebakaran. Dalam keadaan kelam kabut itu, orang ramai dilihat berusaha menyelamatkan harta benda selain cuba membantu memadamkan kebakaran sementara menunggu kehadiran pihak bomba. Api berjaya dikawal 1.35 petang tadi. Tiada kecederaan atau kemalangan jiwa dilaporkan. Puncak kebakaran dan jumlah kerugian masih disiasat. Dalam memerangi pandemik COVID-19, jangan lupa ancaman denggi. Sebanyak 50,511 kes dan 88 kematian akibat demam denggi dicatatkan di negara ini dari Januari sehingga 13 Jun lalu, kata Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba. Katanya sejak 8 minggu lalu didapati berlaku tren peningkatan dengan purata peningkatan 8% seminggu. Berdasarkan tren itu, Kementerian Kesihatan menjangkakan peningkatan kes demam denggi dalam gelombang kedua bermula pada awal Jun sehingga September tahun ini. Di Sabah sebanyak 2,443 kes demam denggi direkodkan setakat 13 Jun lalu dengan Kota Kinabalu mencatatkan kes tertinggi sebanyak 633 kes. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Sabah Datuk Dr. Christina Rundi berkata, Sandakan mencatatkan 420 kes, diikuti Semporna 374, Tawau 297 dan Lahadatu 256 kes. Katanya bilangan kes itu akan terus meningkat jika tiada usaha untuk memastikan pemusnahan tempat pembiakan nyamuk Aedes secara insentif. Mungkin tidak ramai wanita mencuburi bidang kerjaya di loji terapung di tengah-tengah samudera. Namun bagi seorang anak jati kudat, Elvira Fanira Rusile, 26 tahun, dekrana minat peluang bekerja sebagai jurutera operasi di loji terapung pemprosesan gas asli cecair PLNG yang pertama di dunia tidak dilepaskan. Loji PFLNG 1 milik Petronas itu beroperasi di Medan Gas Kebabangan, kira-kira 90 km dari Kota Kinabalu. Untuk ke tempat kerjanya dari Kota Kinabalu, Elvira perlu mengharungi perjalanan 20 minit dengan menaiki helikopter atau 2 jam setengah menaiki bot. Berkhidmat dalam bidang mencabar yang dikuasai lelaki itu tidak sedikit pun membuatkan Elvira merasa terasing berkat sokongan rakan sekerja dan sifat semula jadinya yang gemarkan aktiviti lasak. PFLNG berketinggian bangunan 10 tingkat dan sepanjang 365 meter atau 3 kali panjang padang bola sepak ini terletak pada kedalaman air antara 70 hingga 200 meter. PFLNG 1 berfungsi mengeluarkan, mencair dan menyimpan gas asli di lokasi terpencil dengan kapasiti pemprosesan 1.2 juta tan LNG setahun. Loji ini mempunyai 150 kaki tangan yang bekerja mengikut shift
selama 12 jam sehari. Seramai 51 pelajar kelas bimbingan saudara kita KBSK di Nabawan menerima bantuan kewangan dan bahan dapur daripada Permodalan Nasional Berhad. Sumbangan itu bagi meringankan perbelanjaan isi rumah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemilihan PKPP. Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Sabah Ahmad Zaki Arsad berkata sumbangan keperluan asas seperti beras, biskut, telur, mi dan bihun kering serta wang tunai RM150 disampaikan kepada anak-anak pelajar KBSK yang masih bersekolah. Bantuan dan sumbangan juga akan diserahkan kepada 700 pelajar KBSK di seluruh Sabah. Beberapa suri rumah yang ditemui melahirkan rasa bersyukur kerana dipilih sebagai penerima bantuan dan sumbangan tersebut kerana ia membantu meringankan perbelanjaan sekeluarga. Operasi feri penumpang dan kenderaan Labuan Menumbuk Labuan telah disambung semula sepenuhnya sejak Isnin lalu dengan pemantauan ketat terhadap prosedur operasi standard SOP. 3 buah feri kendalian Labuan Mainland Link 9 Berhad, Putrajaya 1, Kimani 1 dan Joysta yang baru siap dibina dibenarkan beroperasi seperti biasa berdasarkan 5 perjalanan harian seperti sebelum ini. Kelulusan dikeluarkan pada 12 Jun oleh Jabatan Laut Labuan. Kota yang diluluskan adalah 2 perjalanan setiap hari untuk Putrajaya 1 dan Kimani 1 dan 1 perjalanan setiap hari untuk Joysta. Jabatan Laut Labuan juga mengingatkan pengendali feri untuk mematuhi SOP dengan ketat termasuk melakukan pembasmian kuman 2 kali sehari ke atas feri. Semua kru feri mesti mengambil suhu badan setiap penumpang dan pemandu kenderaan sebelum memasuki feri. Pengendali feri dibenarkan menjual pelitup muka kepada penumpang. Sementara itu, operasi Feri Ekspres Labuan, Kota Kinabalu, Labuan untuk 2 pelayaran pagi dan petang setiap hari disambung hari ini. Ketahuan Misomo Toko Vagu.